Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak terangkan. Okay, ini akaun SM ya. Saya nak tunjuk contoh kenapa dan apa kelebihan guna akaun ni. Okay, contoh macam tadi, saya deposit $21. Okay, $21 tadi saya deposit. Okay, sebelum ni saya trade yang minggu lepas, saya ada lebihan untuk loyalty point. Okay, loyalty point ni dia terkumpul mengikut lot. Contoh saya tunjuk Okay, macam sekarang, dia ada pangkat dalam XM ni. Pangkat dia dalam ni dia terang lah. Ni, kat mana nak cari dia. Okay, korang tekan ni, lepas tu tekan loyalty point. Tengok berapa baki SMP point korang. Okay, dalam ni kalau kita nak tukar SMP bonus, okay, SMP bonus 28 SMP bagi pangkat elite. Pangkat elite ni pangkat tertinggi lah. Macam mana nak bertukar pangkat-pangkat ni, korang boleh baca dalam ni. What is this ni. Okay, saya akan claim masuk ke real account. Okay, tengok sekarang ada $21 je dalam account saya. Okay, saya nak claim dia korang tengok untuk 28 SMP ni. Kat sini lah contoh lah kan, korang trade MC account. Okay, korang boleh buka dekat loyalty point ni, korang boleh boleh tebus balik. Dan bila korang tebus, korang boleh trade. Benda ni support margin. Kalau korang main MC, dia akan masuk dekat bahagian ni. Korang tengok. Okay, ni $21. Dalam equity pun 21. Dekat balance pun 21. Okay, tengok apa yang akan jadi bila saya tebus. Saya redeem now. Okay, tengok ada 28. Nilai dalam bonus dia $9.33. Tengok, saya redeem bonus ni. Okay, nampak? Tambah jadi $30. So orang boleh henjut buka lot sebanyak 30, sesuai lah. Untuk equity korang sama dengan $30. Jadi bolehlah henjut. Okay, sekarang saya nak masuk market sebenarnya ni, tapi saya tunggu candle H4 close dulu. Pukul 11 nanti. Okay, nak trade full margin. Ni kalau tengok H4, nampak? Ni kawasan support kuat dia ni. Saya tunggu je dulu. Okay, nak trade gold. Okay, tunggu je dulu. Tengok M5 dah langgar bawah dah langgar bawah kuat dah. Tengok M15 pun dah dekat bawah dah. Ni kalau korang gamble, korang boleh masuk ni untuk sikit-sikit lah short. Tapi tak apa, relax dulu. Kalau nak collect sikit-sikit, boleh korang collect. Betul? Tengok contoh saya masuk. Okay, ni berani mati. Korang buat SL tau. Ni sangat-sangat bahaya. Saya tak galak. Boleh MC korang nanti. Nampak? Kuat. Lepas tu saya tak nak masuk lagi. Saya buat SL lah, lingkup account nanti. Sangat-sangat bahaya. Nampak? Kuat sangat ni. Sebab tu saya nak tunggu. Kalau boleh tunggu H4 close dulu. Bersilang apa pun tak. Memang strong sell sangat ni. Nampak bentuk. Nampak kan lingkup. Tak apa, nanti kita cari balik. Sebab dia boleh turun lagi ni.
Tapi kalau korang nak like boleh lah, nak cari modal sikit. Jangan follow sebab benda ni SOP pun tak betul lagi ni, tak complete. Sangat-sangat berisiko. Tengok. Tapi kalau korang dapat kat point ni memang sedap. Serius. Tengok, dia boleh turun lagi kalau ikut ni kawasan ni. Saya buat SL kawasan ni pun langgar ni cerita dia. Jangan follow cara tak sabar saya ni. Ni kalau korang nak collect sikit-sikit boleh lah. Nampak? Masih belum silang Tapi kan, kalau selalu kuat sangat dia terjun, dia akan naik juga sikit. Ni bahaya ni, memang strong sell. Jangan cari pasal masuk. Saya kena naikkan sikit. Saya naikkan sikit. Bahaya. Kan, tengok lingkup. Haha. Tak apa, nanti kita masuk lain. Tu saya nak tunjuk contoh. Okay, ni orang boleh henjuk lagi masuk. Masih lepas lagi, walaupun kat sini negatif, masih lagi boleh masuk market. Saya tunjuk contoh Nampak? Walaupun negatif baki, orang masih boleh masuk market. Itu kelebihan SM. Jangan follow saya. Ini saya gamble punya. Akaun berani mati. Nampak? Balance negatif, tapi boleh masuk lagi. Itu salah satu sebab saya seronok lah trade guna SM. Loyalty point. Cepat kan, tengok. Korang kena rajin layan candle. Layan tengok ni sebab apa laju. Sebab apa candle ni laju. Ni dah boleh dah. Kalau nak ambil sikit-sikit, buat SL naik sikit. Naik sikit. Nak tengok M15 nanti dia mati kat mana. Macam ni dia boleh turun lagi. Jadi untuk elak risiko, korang close je dulu. Sikit-sikit kejar. Ambil balik. Kacau asap. Sekejap saya nak pause sekejap. Saya nak tutup WhatsApp. Ganggu lah. Okay, kita sambung balik.
Nampak? Kalau tadi korang dah boleh close dah. Tapi itulah sebab saya tamak. Memang saya nak tunjuk je contoh nak masuk. Tapi tunggu SOP complete. Okey, itu SM. Kelebihan SM. Saya nak masuk dekat FBS. Ni market sell sangat-sangat kuat ni. Kita nak tengok close H4. Teruk dah ni. Waktu bila sesuai kita masuk. Kalau ikut dia boleh turun lagi ni. Walaupun dia touch je. Walaupun sekejap je dia touch, dia akan naik nak close candle H4 nanti. Pukul 11. Sekarang pukul berapa tengok? 23, 22.37. Pukul 23.00 nanti dia close H4. Dia nak buka candle baru. Okey, baru saya masuk FBS. FBS saya main account micro. Tengok ada news kat sini. Ini salah satu kelebihan dia FBS. Ni kalau korang jenis kaki menghadap chart memang seronok layan. Okey, tengok. Masih belum silang. Kat sini masih belum silang. Maksudnya sekarang pukul 22.38. Pukul 11 nanti baru candle 4 jam akan close. Aduh, kacau lah WhatsApp ni. Baru candle 4 jam akan close. Sekejap saya nak pause sekejap. Okey. Dia bergantung atas orang punya gamble nak masuk kat mana. Biasa selalu kadang saya cari kawasan SNR terdekat je. Macam ni. Saya tunggu kat level ni. Ataupun tunggu dia touch je. Masuk je kat kawasan ni. Ataupun dia tak lepas paruh daripada kawasan ni, baru saya masuk buy. Tengok kalau korang tak sabar, margin kuat, korang dah boleh masuk. Ataupun hantar skala kecil dulu 0.01 buat stop lot, buat SL rapat. Dia cakap risiko main full margin modal kecil. Sebab tu lah kena banyak hati-hati sikit. Macam dulu saya main langgar je. Okay, sekarang pukul 22.39. Ada lagi 21 minit untuk close H4. Ni candle ni dia nak close. Kita nak tengok sama ada dia close panjang macam ni ke merah, ataupun jap lagi dia naik balik, dia mati kat mana-mana. Tapi kalau korang berani, korang boleh langgar masuk. Tapi sangat-sangat tak digalakkan lah. Sebab nampak SOP dia belum complete. Ni masih belum bersilang. Ni pun bentuk dia boleh turun lagi ni. Ni dia boleh turun lagi. Kita tengok bentuk dia. Sekejap WhatsApp dia lagi senang. Okay, korang tengok. Kalau rajin, sorry bro, pause lah tadi nak buang WhatsApp. Okay, korang kalau tengok. Ni kalau berani lanjut. Masuk je lagi. Sorry lah, tadi pause lah. Nampak laju tak? Tukaran candle 4 jam. Sorry lah, tadi saya sebetul pause nak buang WhatsApp, terlupa pula nak ni balik. Kan? Tengok laju tak?
untuk candle sejam, dia boleh naik ni sampai ke sini, ataupun dia turun sampai dekat kawasan SNR yang terganggu kepala. WhatsApp pasal kerja pula time ni. Ni kalau korang tak nak risiko sangat, korang boleh buat rapat sikit, rapat sikit SL atas ni. Macam ni pun korang nak dulu, korang boleh close. Okay, tengok macam ni. SOP dia hampir-hampir complete. Kalau berani, masuk full margin terus. Nampak H4 baru tukar. Untuk short dulu untuk short buy dulu. Sama juga sell pun situasi dia. Kita dah tahu market kuat apa sekarang ni. Sorry tadi saya terpause pula. Nak pergi sekejap untuk WhatsApp tu, tengok sekejap tak naik tu, laju kan. Nampak? First dia akan pergi kawasan ni dulu. Sama ada dia naik, dia akan main kat sini sampai jam yang kedua nanti, ataupun dia naik dulu sampai sini, dia turun balik. Itu bergantung atas market. Cuma apa korang kena buat, korang prepare untuk buat BE ke, tengok atas kreativiti kita waktu bila nak kepak layer. Macam ni kalau tak nak tamak, dah boleh dah, relax dulu, ambil profit dulu. Okay, macam ni buat BE kat kawasan ni ke. Tengok dah berapa dah. Ni sebab apa, tengok lagi seminit dia nak tukar candle 5 minit. Macam mana bentuk dia nak mati kejap. Tak apa, ni saya berani risikokan lah account ni. Tunjuk untuk permulaan dia. Lagi atas korang yang layer ni, korang rapatkan sikit kawasan ni ke. Sebab apa, kalau dia turun sekejap lagi, kadang-kadang yang ni lah yang floating besar dia punya kerugian dia. Habis yang bawah-bawah ni yang untung pun rosak habis. Kena sepak account nanti. Okay, tengok nak bentuk. Kalau yang layer atas ni, korang dah boleh tarik sampai kat kawasan ni, kat sini dulu ke, supaya tak bahaya sangat account korang. Ni berapa level dia? Okay, 1791. Yang mana yang ni dulu korang kena buat. Sama ada korang nak set BE ataupun nak set TP, tu bergantung atas masing-masing. Macam mana yang sebelum ni saya boleh buat kau-kau punya, pasal saya tunggu. Biasanya hari Isnin memang saya tak akan trade. Jarang saya trade hari Isnin, sebab payah nak jumpa setup cantik. Saya hari Selasa pun, hari ni hari Selasa, sebenarnya hari ni pun saya tak berapa lah nak trade. Tapi rasa hari ni ada waktu peluang, so saya masuk juga market. Nak tunjuk SOP je kat korang. Saya seronok sebenarnya hari Khamis, hari Jumaat. Hari Rabu tu pun okey lah, start nak cantik. Tengok setup hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Hari Jumaat suka saya tengok candle weekly. Hari ni pun betulnya tak sedap sangat pun. Tengok ni tak nak tamak. Okay, relax je.
Selalunya teknik ni insyaAllah lah, tak nak lah cakap besar tengah live ni kan. InsyaAllah untuk dapat profit tu, insyaAllah tak nak cakap besar. InsyaAllah saya cakap boleh sangat-sangat. Sehari $50 tu InsyaAllah lah. Tak berani nak confirm, tapi sangat-sangat berpeluang lah nak dapat $50 tu. Korang relax sekejap je, jangan teringin sangat kalut-kalut nak masuk kan. Relax je, tengok setup dah cantik, okay, baru masuk. Biasakan trade waktu malam. Saya tak berapa suggest main siang-siang. Ni tengok apa, M1 pun boleh korang tengok untuk masuk entry. Bayang ni, candle ni 4 jam ni yang panjang ni, macam-macam dia jadi dalam masa pecahan dia, yang dalam masa candle sejam ni macam-macam dia jadi ni. Berapa candle dia jadi ni. Ni satu. Yang nombor 2 ni kita tak tahu, mungkin sama dia pergi sampai sini ke. Yang ketiga ni dia turun balik ke, dia tinggal jarum bawah, dia naik. Lepas tu yang candle keempat sementara nak close yang seterusnya nanti mungkin sampai atas. Ataupun mungkin candle yang ketiga tapi untuk sejam ni. Entah korang faham ke tak apa saya cakap ni. Buat faham je lah. Mungkin dia nak terjun untuk tinggal candle, ataupun okey, yang keempat ni baru dia naik nak bagi sama. Macam-macam situasi boleh berlaku. Saya cakap kalau korang bosan-bosan, layan je tengok candle. InsyaAllah betul, memang korang akan nampak. Macam ni nampak. Ni kalau korang tak nak tamak, dah boleh set BE dekat kawasan ni. Dah boleh dah. Tengok. Ni pun tak confirm lagi dia boleh naik betul ni. Tengok. Ni dah $60 dah. Ni pun saya cakap saya tak confirm dia akan naik lagi ni. Kemungkinan dia main dalam candle kawan sebelah ni pun, dia akan main macam tu pun boleh jadi juga. Ataupun dia turun sekejap lagi kat sini sampai dia naik balik, dia mati, dia nak tinggal shadow kat bawah pun boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Ni atas kreativiti korang. Tapi harap korang dapatlah nampak sikit poin apa yang saya nak tunjuk tu. Cara kawal emosi tu penting. Kadang-kadang lewat pagi, saya set up je, tunggu tengok bentuk dia, okey, saya tinggal je biasa. Tu kadang pukul 3 pagi pun saya tunggu tengok candle. Mengamuk bini. Tak kena layan pun, mengadap je candle. Ni tengok, dah berapa dah untung kalau korang tak tamak kan. Tengok, dah berapa dah. Kan nak cakap besar, tapi itulah, InsyaAllah sama-sama kita belajar. Korang kalau ada ilmu apa-apa yang nampak macam boleh saya perbaiki ke, korang ada apa-apa ke yang boleh nak macam combine dengan saya punya ni, masuk je sekali. Tak ada hal lah. Kita sama-sama bincang. Saya bukan mengajar ni, saya kongsi supaya korang pun dapat kongsi yang korang. Baru padu. Ni acah sembang lok gajah tak guna. InsyaAllah sama-sama kita belajar. Ni musim PKP ni saya tak tahu nak tolong korang macam mana. Mungkin dengan cara ni boleh juga sama-sama doakan saya murah rezeki je. Saya boleh beli barang-barang untuk nak set up ke apa ke. Okay, ni kalau tak nak tamak dah boleh close dah. Tengok atas korang. Contoh macam tu, macam situasi ni,
kat kawasan mana korang nak main support and resistance. Macam ni korang tengok. Okay, dia dah lepas dah sebelah ni. Kat kawasan mana korang nak ambil TP. Okay, cuba kecilkan sikit. Korang tengok yang berdekatan dengan dia. Okay, maksudnya dia berat kat kawasan ni sekarang ni. Market kat sini kan. Okay, berat. Kalau dia lepas ni, dia akan pergi sini. Lepas tu dia akan pergi sini. Nampak? Kat kawasan-kawasan ni korang kena alert. Nak take profit. Ataupun dia naik sekejap lagi, lepas tiba-tiba ke korang nak buat BE kawasan ni. Okay, tu pulang. Okay, tengok. Dah dekat $100 lah. $85 dah tengok untung. Tengok. Kan? Tu kat $100 dah. Berapa minit? Dah 100 lebih dah. Tu atas korang. Tamak tak tamak? Kan? Okay, kalau rasa gayat sikit, kan, seronok tak tengok candle H4 ni. Okay, kalau rasa gayat sikit, korang buat stop loss kat kawasan berdekatan. Buat BE lah. Okay, sekarang pakai H4. Nampak kawasan ni berat dia. Kalau dia lepas naik, dia akan pergi sini. Lepas lagi naik, dia pergi sini. Nampak? Lepas lagi dia akan naik sini. Jadi terpulang atas masing-masing. Tapi ingat main forex ni, trade forex ni tak selalu jadi. Nampak untung dah berapa dah. Wow. InsyaAllah kan. Nampak tak proses tunjuk ni? Nampak tak? Sama ada korang nak start daripada sini ataupun SOP ni dah complete sangat ni. Nampak dah bersilang kau-kau dah. Dia satu risiko dia bila jadi macam ni. Korang tengok apa dia boleh berlaku. Sama dia pergi sini, dia turun balik. Pergi sekali lagi dia langgar bawah ni. Dia pergi balik kat sini. Lepas tu dia naik, baru dia naik. Macam-macam situasi boleh jadi. Tengok untung berapa tu. Tengok. Padu kan. Bukan saya yang padu. Saya biasa je. Korang tak pernah. Saya pernah ni kat sini sampai 1,000 lebih. Modal saya daripada $48. Saya close kat sini dah cecah 100 lebih. Ni dah naik 1,000 lebih. Tahu ending ni apa? Ending dia 10% saya tak dapat. Negatif pula kat atas ni. Sebab apa? Sebab saya tamak. Tak ikut SOP langsung. Main langgar je. Okay, ni kat mana dia akan pergi? Kat kawasan ni. Nampak? Dia lepas kawasan ni, dia akan pergi sini pula. InsyaAllah sama-sama belajar. Tengok dah dekat 160 dah. So tak payah tamak-tamak. Kita rapat je kat sini. Pergi dekat saya nak cuba, tak nak tamak lah. Dah boleh close dah. Tak sesuai juga sebenarnya ni. Saya buat BE kat kawasan ni. Tapi tak apa. Tengok dia nak pergi cuba apa. Nak pergi langgar BB tengah. Kemungkinan lepas dia langgar ni, kemungkinan sekejap lagi candle yang seterusnya, yang 15 minit seterusnya, dia boleh main kat kawasan ni. Lepas tu baru dia naik. Cakap berkali-kali korang boleh take profit. Atas tamak dengan tak je. Kadang-kadang tak sempat nak kawal hati tu. Ni saya close dulu lah. Nanti saya trade lain. Kalau
risau korang boleh rapat sini. Tapi sayang, kadang-kadang kena macam ni, dia turun sini sampai bawah, okey. Yang seterusnya nanti baru dia naik balik. Nangis korang. Cari ubat, si demam hari ni. Banyak fikir. Tengok. Ni kalau tak tamak boleh je. Korang kelus dulu. Biar dia turun sekali lagi, dia retrace. Ni, dia turun sekali lagi kat kawasan ni. Okey, baru kepak bye. Dia banyak kali lah kadang-kadang case handle H4 dia terkejut. Waktu pertukaran dia tu, dia naik, dia main-main, lepas tu dia pacak balik. Naik level yang sama. Maksudnya satu merah, satu hijau. Banyak kali dah jadi macam tu. Tapi biasanya lah yang berlaku kan. Biasanya kalau yang ni hijau kuat, dia akan kuat hijau juga. Kalau sebelah ni merah, sebelah ni pun akan merah kuat. Ni tengok dia nak balance. Korang tengok tu berapa dah untung. Tengok, rezeki lah tu. Tengok ni kan, nampak. Tapi ingat, waktu pertukaran H4 dengan H1, tapi nak cantik waktu pertukaran H4. Sangat sedap. Nampak dia main kat mana? Nampak dia main kawasan mana? Ni saya naikkan lagi ya. Boleh je lagi ni nak tinggal. InsyaAllah dia akan naik lah ni kalau macam ni. Tapi saya tak nak tamak-tamak. Mungkin saya masuk sekali lagi. Ni kita collect dulu. Wow, sedap. Tunjuk kau-kau. Ni level dia berapa? 1807. Tak sesuai ni. Saya letak kat kawasan ni. Letak sikit je, dia naik balik, rugi je. Ni kelebihan FPS. Korang boleh buat BE rapat, boleh, tak ada masalah. Kalau FPS SM berakar korang nak buat set BE dia, jauh gila. Tengok, walaupun market tu strong sell ataupun sangat-sangat strong buy, biasanya dia akan retrace juga walaupun nak teruskan perjalanan dia. Nampak? Okay, langgar. Langgar. Ui, tak langgar lagi. Tiba-tiba dia market pusing balik kan. Korang tengok berapa minit je trade. Tengok dah 200 dah. Turun balik. 200 cukup. Turun balik. Tak apa. Kalau situasi macam ni, korang tengok M30 dia nanti nak mati kat kawasan mana. Saya rasa dia naik sikit lagi, dia tinggal situ kawasan ni. Okay, dia mati. Lepas tu sebelah dia tu baru dia nak naik. 200 kita close tak? Nak 200 kita close manual je. Rasa langgar BE dulu ni. Saya minta maaf kalau saya bercakap ada terlebih ke, cakap
sembang macam piau sangat ke, saya minta maaf saja si gurau-gurau. Ni korang dah boleh close menu lah kalau nak. Kalau rasa macam boleh pergi je lagi, korang set BE kat kawasan, dia punya support dia. Supaya apa-apa korang tak rugi besar. Tengok dah berapa dah untung. Rezeki lah tu. Tengok SOP. Okay, korang jangan anggap yang ni dia akan pergi macam tu terus. Kadang-kadang dia boleh pergi macam ni, dia turun sikit, dia naik macam tu. Okay, baru dia pusing balik macam tu. Tengok dah untung berapa dah. Tengok. Yang tak ada pula. InsyaAllah kita sama-sama. Okay, kat sini pak dia susah Kalau dia lepas, dia akan pergi sampai atas ni balik. Sini. Tengok dia lepas ke tak, nak pergi situ. Sini. Lepas, kalau mati 23, 25, dia mati sini, dia boleh pergi sini. Tak tahu lah korang faham ke tak apa saya cakap ni. Saya tak pandai nak terang lah. Tengok berapa minit je. Yang penting korang jangan melulu je masuk. Tengok betul-betul pukul berapa korang nak masuk. Pastikan candle 4 jam dah close, ataupun dekat-dekat nak close time tu. Lepas tu pula tengok candlestick pattern, bentuk-bentuk candlestick. Sini naik sikit kan. Patut tak sesuai juga saya buat BE kat sini. Patut saya buat bawah sikit, tapi tak apa, saya sebenarnya nak close manual ni. Saya naikkan sikit. Memang langkah BE anda tahu. Collect sikit-sikit je. Berkali-kali korang boleh trade kalau macam ni. Lepas tu korang tengok wave. Okay, ni dia nak tutup candle 30 minit macam mana tengok. Tengok, kadang biasa itulah seronok time-time malam macam ni. Biasa dia reverse candle balik. Maksudnya kalau seharian dia terjun, kadang-kadang malam dia lipat balik, dia naik balik. Cuba korang perhati, tak saya. Ni macam mana nak siklus manual je Memang langgar BE nampak kaya ni. Kan M30 dia nak close kat mana? Sini ke dia lepas naik sampai macam ni? Ada lagi 4 minit. Dia nak bentuk M30 yang macam mana? Setiap candle penting. Tengok langgar BE rugi je lah 200 lebih.
Okey. Tengok modal saya berapa. Untung berapa. Tadi dah 200 lebih dah. Sepatut saya close manual je tadi. Tapi tak apa, kita belajar hari ni. Dah nampak kan apa yang patut kita buat. Waktu bila kita nak masuk. Okey. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Mari kita tengok candle 30 minit dia nak mati kat mana. Sini. Dia tinggal shadow dekat atas. Ada lagi 3 minit. Orang untuk nak bila cukup setengah jam, orang boleh tengok candle 15 minit ataupun candle 30 minit. Saling melengkapi tu. Tapi biasakan tengok yang 30 minit. Lepas tu tengok yang 15 minit juga. Bentuk dia nak bentuk yang macam mana. Ni kalau modal besar, kalau XM tadi saya boleh main lah 25 sen, 30 sen saya rasa saya boleh main tadi. Kalau naik sikit boleh lagi lanjut sampai 40 sen. Itu kalau main XM lah. FBS dia tak berapa, dia tak boleh nak masuk besar sangat. Walaupun satu nisbah 3,000 leverage dia. Okay, seminit lagi. Tengok dia nak close kat mana. Semua melengkapi ni. Tengok. Tengok. Dia resistant kuat dia. Ni kalau pakai PC, korang boleh tengok dia punya perjalanan jauh sikit nak tarik dia. Senang. Nampak? Kalau pakai handphone, tak jelas sangat. Okey. Kita sikit-sikit tu. Baru tengok SOP tadi. Starting nak masuk tadi, tengok korang berani tahu tak. Lepas tu pastikan candle H4 nak close ataupun starting baru nak buka candle H4. Masuk time tu. Yang pastikan SOP dia sama ada kat atas ataupun kat bawah. Dah start mula nak bersilang ataupun dia dah start langgar. Baru masuk. Nampak macam ni. Dia kata dia nak naik pun biasa, dia turun dulu baru dia lonjak naik. Itu yang biasanya berlaku. Nampak? Dia turun dulu sikit.
Ni kalau tak, korang boleh buat SL kawasan ni. Ni saja je. Saya nak cari modal sikit-sikit je dulu, ambil semangat. Kalau macam ni dah, korang boleh lah withdraw $200, tinggal $46. Okay, lepas tu trade balik guna $46 ni. Main kecil-kecil tu, cari modal. Okay, setakat ini sahaja video untuk hari ini. InsyaAllah esok kita tengok lain. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama kita belajar.